Ridwan, kembali lagi dengan satu lagi edisi vlog The Ahmad Ridwan. Hari ini ialah hari Ahad, 30 hari bulan Januari 2022. Rasanya kali ini ialah kali kedua sahaja aku vlog serba untuk tahun ni. Apa yang menarik kali ni? Actually banyak juga aku buat konten, tapi tiba-tiba rasa malas untuk kemalasan tu tiba untuk edit video dan letak video tu dekat YouTube. Tapi tak apalah, ada lagi konten-konten nanti aku buat. Tapi kali ni aku nak bercakap tentang bola sepak dan bola sepak domestik, khususnya Liga Malaysia. Kalau para penyokong bola sepak tempatan, sudah pasti korang dah ada kan jadual perlawanan untuk musim 2022 yang melibatkan kejohanan Liga Super dan Liga Perdana yang dikeluarkan oleh Malaysia Football League baru-baru ni. Dan satu langkah yang baik oleh MFL apabila mereka berjaya mengeluarkan jadual untuk satu musim terus daripada perlawanan pertama sehinggalah perlawanan ke-22. Memang baguslah pasal kita dapat merancang untuk, ialah kalau dapat travel, sekarang ni dapat travel pun, so dapat merancang untuk pergi mana-mana untuk menyokong pasukan-pasukan kegemaran kita kan. Jadi untuk satu kejohanan liga yang panjang, sebaik-baiknya ialah pasukan-pasukan bertanding tu dapat bertanding dengan keadaan yang adil, keadaan yang membolehkan mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk memastikan liga kita semakin meningkat, bukan semakin menurun, semakin meningkat, supaya kita dapat naik ranking dan dapat juga ialah menghasilkan pemain-pemain yang lebih berkualiti di peringkat antarabangsa. Itu yang kita hendakkan. Tapi malangnya lah, aku tengok daripada jadual yang dikeluarkan oleh MFL untuk Liga Super ni, satu perkara yang kurang menyenangkan untuk aku personally. Mungkin ada juga yang berkongsi pendapat dengan aku, ialah apabila pasukan-pasukan terpaksa bermain terlalu banyak perlawanan sekaligus di sama ada tempat sendiri ataupun di tempat lawan. Sebaik-baiknya ialah, kalau bagi akulah, jadual yang bagus ialah dia macam ha ataupun ha. Iaitu pasukan tu main tempat sendiri, tempat lawan, tempat sendiri, tempat lawan, tempat sendiri. Seterusnya kalau dia orang main perlawanan pertama tempat lawan, seterusnya main tempat sendiri, tempat lawan, tempat sendiri, seterusnya macam tu lah sehinggalah ke habis. Tapi aku faham penjadualan ni kadang-kadang bukan senang pun. Tapi taklah susah sangat sebenarnya kalau nak buat untuk membolehkan pasukan tu paling banyak pun dia orang bermain tempat lawan ataupun main tempat sendiri ialah 2 perlawanan sahaja. Tapi bila lihat dalam jadual ni, bila aku belik-belik semua-semua tu kan, tengok ada pasukan tu terpaksa main 4 perlawanan di tempat lawan ataupun 4 perlawanan di tempat sendiri secara berturut-turut. Bayangkanlah. Memang rasanya memang tak viable. Aku rasa pengurus pasukan ataupun ketua jurulatih pun rasa macam tak berseronok dengan jadual macam ni kan. Kau kena keluar 4 perlawanan berturut-turut, travel, tak ada masa nak train, tak ada masa nak recovery, semua tu. So memang kira macam tak viable lah jadual seperti ni. Sebenarnya aku tengok semua ni pasal aku duduk tilik-tilik jadual untuk Terengganu. So tengok daripada match day 3 dia orang dah kena keluar, pergi ke mana? PJ City ke? Kejap. Dia orang pergi ke PJ City, lepas tu pergi ke JDT, terbang ke Kuching untuk bertemu Sarawak United. Tu 3 perlawanan berturut-turut daripada match day 3, 4 and 5. So macam teruk juga tu. Lepas tu aku kan Terengganu je macam tu. Tapi tidak, semua pasukan kena kecuali pasukan Penang. Bukan pasukan JDT tau. Mungkin korang mungkin ada menganggap JDT untuk diorang MFL ni lah ada komplot lah apa benda untuk tu JDT, tapi tak. JDT pun kena main tu juga. Tapi pasukan yang tak ada kena bermain 3 perlawanan berturut-turut tempat sendiri ataupun tempat lawan ni ialah Penang. Memang tak ada. Paling banyak pun 2. JDT mereka terpaksa bermain 4 kali tempat lawan secara berturut-turut. Tapi actually tu jadual di match day
Match day 10, 11, 12 and 13. So kira transition daripada pusingan pertama pusingan kedua tu diorang bermain 4 kali di tempat lawan, iaitu diorang kena pergi ke Kedah, lepas tu pergi ke Sabah, lepas tu balik ke utara balik lawan Penang, lepas tu pergi ke Kuching pula lawan Sarawak United. Teruk juga tu sebenarnya, kesian JDT. Tapi itulah, JDT itu je yang diorang kena 4 kali perlawanan, 4 perlawanan di tempat lawan secara berturut-turut. Seri Pahang, diorang bermain 4 kali tempat sendiri, 4 kali tempat lawan secara berturut-turut. Lawan pergi ke Alustar lawan Kedah, lepas tu pergi Petaling Jaya lawan PJ, lepas tu turun sikit lawan Melaka, lepas tu naik balik ke atas lawan dengan Penang. Tu dan seterusnya di pusingan kedua sama juga, mereka akan bermain 4 kali secara berturut-turut di tempat sendiri menentang pasukan-pasukan tersebut. Dan kebanyakan macam itulah untuk semua pasukan yang lain. Minimanya ialah 3 perlawanan tempat sendiri dan 3 perlawanan tempat lawan secara berturut-turut. Kecuali Sang Penyu. Sang Penyu ni menangis juga kot rasa musim ni kot. Pasal aku cakap dah tadi kan, dia pergi lawan PJ City, lepas tu pergi ke JDT dan Sarawak United. Lepas tu of course lah di pusingan kedua diorang at home 3 times successively untuk semua pasukan tu. So nampak macam tu lah. Tapi 3 perlawanan terakhir mereka tempat lawan, kalau kau sedang mengejar kejuaraan Liga lah katakan, masa tu masih lagi bersaing, harap-harapnya begitulah kan. Lepas tu 3 perlawanan terakhir kau tempat lawan, adakah tu kau rasa adil? Tengok, dia orang kena pergi Melaka United, lepas tu yalah travel dekat dia untuk lawan KL, lepas tu naik ke atas berjumpa dengan Kedah Darul Aman. 3 perlawanan tempat lawan berturut-turut, dan tu ialah 3 perlawanan terakhir Liga kau. Dan kalau kau masih mengejar kejohanan Liga, masih ada interest in the league, suka tu, ataupun kau mesti rasa, para penyokong syur kan rasa tak adil jadual ni, macam mana boleh dia macam ni. So bagi aku lah, ini ialah, maaf lah orang-orang kat MFL, tapi kelemahan ni sepatutnya kau bagilah rasa keadilan kepada pasukan-pasukan bertanding, para penyokong diorang, supaya ialah rasa macam Liga ni lebih profesional. Sepatutnya macam tu. Pasal kalau misalnya katalah katakan 4 perlawanan tempat lawan, kau sebagai penyokong nak travel, kalau kita boleh travel lah untuk musim ni kan, kalau pandemik COVID ni dah okey, nak travel 4 kali berturut-turut, letih juga tu untuk bagi sokongan pada pasukan kita. So fikir-fikir macam tu lah, dari segi kebaikan penyokong, kebaikan pasukan, dari segi ekonomi diorang, dari segi kesihatan pemain, semuanya perlu difikirkan. Bukan simply buat jadual macam tu je. Bila jadi macam ni, aku rasa jadual ni teruk lah jugalah. Teruk juga untuk orang yang membuatnya. Aku tak tahu siapa, tapi aku harap ni diterima sebagai kritikan membina dan bukan nak menjatuhkan siapa-siapa pun. Dan aku tak berat kosong saja, sembang kosong tak guna. Pasal aku sendiri dah ambil inisiatif, aku buat jadual sendiri pasal aku suka buat jadual ni. So aku dah buat jadual sendiri yang melibatkan semua pasukan dalam Liga Super ni. Dan aku juga aku akan buat pengundian macam mana nak isi supaya nampak telus lah kan. Tak adalah aku cakap aku nak ni pasukan yang aku letak je random, tak. Aku buat pengundian, kau tengok nanti lepas ni pengundian The Ahmad Ridwan untuk jadual Liga Super 2022. Lepas tu jadual ni aku akan tampal, aku akan letak dekat mungkin Twitter aku ke, dekat Instagram aku ke, mungkin Facebook. So kalau kau dapat komen lah, kalau rasa macam tu, dialu-alukan lah pendapat korang semua tentang jadual yang aku buat tu. Proses pengundian cikai je lah kan, mana aku ada duit nak buat grand-grand, buat bodoh macam tu lah.
Kalau MFL berminat juga untuk dapatkan formula pertandingan tu, jadual tu, tak apa, DM je. Aku ada. So aku harap benda ni semua dapat diterima dengan hati terbuka lah. Aku tak nak kutuk siapa-siapa, tapi aku hanya hendak melihat bola sepak kita maju. Bola sepak kita ialah ke depan dan tidak kelakar lah kalau tengok macam tu. So, jaga diri semua. Aku berharap dapat komen positif dari korang. Kalau seboleh-bolehnya, buatlah undian semula supaya tak adalah tu sangat nampak kelakar sangat jadual ni. So, jaga diri semua. Semula. Okey, selamat datang ke majlis pengundian jadual Liga Super 2022. Okey, apa yang aku buat sekarang ni ialah membuat undian untuk jadual perlawanan Liga Super musim ini berdasarkan kepada jadual yang telah aku buat sendiri. So, aku rasa untuk lebih nampak adil, jadi semua tempat dekat dalam dalam jadual ni akan dipilih secara rawak. Aku telah buat nama-nama pasukan di sebelah sini dan akan dipilih, dan di sini adalah position di mana tempat untuk diorang berada dalam jadual tersebut. So, misalnya kata, okeylah, aku dah mula sekarang lah, tak perlu contoh lah kan. So, untuk pasukan pertama, ni ialah nampak tak? Ni dekat sangat ke? Ni dia kedudukan dia Liga Super LS6. So dia akan duduk di position ni, dan pasukan yang akan bermain yang akan mengambil posisi tersebut ialah pasukan ni aku dah tulis Melaka United. Nampak tak ni? Tak nampak sangat ke? Tak nampak. Yalah, bajet kecil. So tak apalah, aku tulis dulu Melaka United kat sini. Seterusnya lah sehinggalah 12 pasukan. Sini ialah LS9. So position nombor 9. Position nombor 9 akan dihuni oleh Sabah. Sabah di sana. Kita 9 Sabah. Seterusnya LS2. LS2 di atas sana. Sini ialah pasukan Negeri Sembilan. So LS2 Negeri Sembilan. Dan kita tengok pula pasukan lain, position apa ni akan keluar. LS3. LS3 kat sana. Pasukan yang mengambil tempat LS3 ialah, aku boleh sikit, pasukan Seri Pahang. Seri Pahang di sana. Dah cerita kat situ. Tengok position apa pula yang akan naik kali ni. LS4. Betul turut pula lah daripada LS2, 2, 3, 4 ni. Tapi macam mana? Random semua tu. Kalau kocak-kocak sangat nanti bini aku marah bila terpecah. Terengganu. Terengganu duduk kat LS4. Terengganu di sana. Dan seterusnya posisi yang kita ada dan pilih ialah LS12. Ni posisi yang terakhir lah, kat sini, kat bawah ni. Pasukan mana yang duduk bawah ni? Selangor. Yes, Selangor duduk di LS12. Selangor. Okey. Seterusnya ialah, pocak-pocak sikit. Sini ialah LS10. 10 siapa ya? Okey. Pasukan Sarawak United. Sarawak United di LS10.
Okey, position seterusnya ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi position tu. Okey, sekarang ni ialah LS7. LS7 ke mana? Pasukan JDT. Juara bertahan Liga Super di LS7. Di JDT di sana. Okey. Oh, salah. Position dulu. Sekarang ni ialah LS11. 11 masih kosong. So kita tengok siapa yang duduk di LS11. 11 ialah Kuala Lumpur City. Juara Piala Malaysia. Kedudukan dia kat sini. Kuala Lumpur City. Dan kedudukan ada 3 lagi. Okey. Sikit. Sekarang ni ialah keluarnya ialah LS1. Kedudukan yang pertama. Dan sikit. Dan pasukan tersebut ialah Petaling Jaya City. Menarik tu. Petaling Jaya City kat atas ni. Dia ada 2 tempat lagi, LS5 dan LS8. Mana yang akan keluar dulu ni? Okey. LS8 pasukan mana? Pasukan mana akan keluar ni? Lihat kat sini ialah Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman di LS8. Okey, tinggal LS5. Sepatutnya memang sini LS5 dah tinggalnya. Dan betul, LS5. Dan pasukan yang terakhir position ialah pasukan Penang. Okey, so dah lengkap semua. 12 position. Dan kalau ikutkan, inilah dia jadual yang aku buat sendiri, yang berdasarkan kalau ikut pada tu sepatutnya bermain home and away untuk semua pasukan, dan hanya ada beberapa pusingan sahaja yang akan menyaksikan sama ada sesuatu pasukan tu akan bermain sama ada home 2 kali berturut-turut ataupun away 2 kali berturut-turut. Tapi tidak akan ada pasukan yang akan bermain sebanyak 3 kali bermain di tempat sendiri ataupun 3 kali bermain di tempat lawan. So kalau korang nak tengok, nanti aku akan bagi link kat bawah nanti, kat mana kau boleh tengok jadual yang alternatif lah, jadual alternatif yang aku buat ni. So itu saja undian jadual Liga Super The Ahmad Ridwan. So, kepada korang, leave the comment down below. Thank you guys.